boleh ya? Okey. Ikan ni yang biru ni. Kita pakai mak air kan. Okey. Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Biiznillah, dengan izin daripada Allah, pada bulan yang berkat ini, selepas daripada kita menunaikan qiyam Ramadan berjemaah, pada siang harinya kita melakukan siam Ramadan, pada malamnya kita qiyam Ramadan. Kedua-duanya sangat diberkati Allah. Kedua-duanya ada ganjaran yang besar di sisi Allah, iaitu ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Dosa kita diampun oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Kita menyambung balik bacaan Hidayatus Subyan kita pada waktu ini. Kita membaca Hidayatus Subyan bab salat. Bagaimana kita nak melihat salat anak-anak kita dan salat kita. Kita bincang dan kita bincang ikhwan, kita sampai kepada rukun sembahyang yang bernama tahiyat. Rukun sembahyang yang bernama tahiyat. Tahiyat ni ada dua. Satu kita panggil dengan tahiyat awal dan lagi satu dengan tahiyat akhir. Maka yang sedang kita bincang ini adalah berkaitan dengan tahiyat awal dulu. Pada muka surat 19, penulis menyebut kepada kita, dia kata syahdan, maka apabila ia dapat 2 rakaat pada solat fardu yang lain daripada subuh, maka sunatlah ia duduk bagi membaca tahiyat awal, dan iaitu setengah daripada sunat ab'ad yang 8. Pertamanya, penulis kata kalau kita dah dapat 2 rakaat, kecuali sembahyang subuh. Sembahyang subuh dia tak ada tahiyat awal, dia cuma ada tahiyat akhir. Jadi kita kalau sembahyang tu jenis 4 rakaat ataupun 3 rakaat, kita akan jumpa tahiyat awal, iaitu pada rakaat yang kedua. Habis rakaat kedua, kita jumpa tahiyat awal. Lepas kita sujud yang kedua, kita bangkit, kita duduk tahiyat awal pada rakaat yang kedua. Penulis kata tahiyat awal ni dia satu daripada sunat ab'ad yang 8. Maka penulis kata sunat ab'ad yang 8 tu apa dia?
Pertamanya membaca tahiyat awal. Keduanya selawat atas Nabi kemudian daripadanya. Baca selawat pada Nabi itu termasuk sunat ab'ad dalam tahiyat awal. Ketiganya selawat atas keluarga Nabi kemudian daripada tahiyat akhir. Rupanya selawat kita baca Allahumma salli ala Muhammad, kita sebut perkataan wa ala ali Muhammad dalam tahiyat akhir, itu dia menjadi sunat ab'ad. Kalau tinggal ada sujud sahwi. Keempatnya, duduk bagi sekalian yang tersebut itu. Duduk tahiyat awal itu adalah sunat ab'ad. Duduk tahiyat awal dan baca tahiyat awal dalam keadaan duduk, itu juga termasuk sunat ab'ad. Kelimanya, membaca kunut dalam mazhab Syafi'i. Keenamnya, selawat atas Nabi dan atas keluarganya dan sahabatnya kemudian daripada kunut. Dah habis baca Allahumma hdina fiman hadait atau Allahumma hdini fiman hadait sampai habis, maka dalam doa kunut itu ada selawat. Selawat pada Nabi dalam doa kunut dia termasuk dalam sunat ab'ad. Itu dia termasuk dalam yang keenam. Yang ketujuh, salam atas Nabi dan atas keluarganya dan sahabatnya kemudian daripada kunut juga. Dalam kunut juga wassallallahu wasallama, kita sebut macam tu, itu juga termasuk daripada sunat ab'ad. Kita dah habis baca wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Perkataan wasallam itu dikatakan salam pada Nabi. Dalam teks yang kita pakai, penulis kata itu juga termasuk daripada sunat ab'ad. Yang kalau ditinggal dengan sengaja atau terlupa, maka sembahyang dia tak batal, tapi sunat pada dia sujud sahwi. Kedelapannya, berdiri bagi sekalian yang tersebut itu, iaitu daripada perkataan Allahumma hdina atau Allahumma hdini sampai wasallam, berdiri untuk kes kunut. Kalau baca kunut dalam duduk, maka kena sujud sahwi. Kunut mesti baca dalam berdiri. Perkataan Allahumma hdina pun dalam berdiri, selawat pun kita kena berdiri, salam pada Nabi pun kita kena berdiri. Dan barang siapa meninggal satu daripada yang 8 ini, maka sunat sujud sahwi. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kerana penulis ini dia condong kepada mazhab Asy-Syafi'i. Jadi itu adalah tahiyat awal. Hukum tahiyat awal adalah hukum sunat ab'ad. Dalam fiqh dia kata kalau sunat ab'ad itu ditinggalkan kerana lupa atau sengaja. Bermakna sunat ab'ad ni kalau saja-saja nak tinggal pun boleh. Dia punya teks, kalau tinggal sunat ab'ad itu dengan lupa atau sengaja, maka sunat ditampung dengan sujud sahwi. Dan andai kata kalau dia terlupa, maka sembahyang dia tak batal. Sembahyang dia sah, tapi dianggap kurang sempurna. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i. Baik. Lepas tu penulis kata pada kita ikhwan, dia kata faslun, bermula tahiyat akhir itu 7 syarat. Bermula tahiyat akhir itu 7 syarat. Beza tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Tahiyat awal dia tak masuk rukun sembahyang, dia termasuk sunat ab'ad. Tapi tahiyat akhir dia masuk rukun sembahyang. Jadi secara bacaan dia sama, syarat-syarat dia sama, cuma hukum saja berbeza. Yang ni rukun, tahiyat awal dia tak masuk rukun, dia termasuk sunat yang dituntut sahaja. Maka penulis kata faslun, bermula tahiyat akhir itu 7 perkara. Jadi ikhwan, bila kita baca tahiyat akhir, kita nak kena perhatilah 7 perkara ni. Ataupun kalau kita baca tahiyat awal pun nak kena perhatilah 7 perkara ni. Sebab 7 perkara ni dikatakan syarat sah tahiyat. Kalau syarat sah tu tak ada, maka tahiyat itu tidak diiktiraf. Maka kalau tahiyat tak diiktiraf, bermakna satu daripada rukun sembahyang tak ada. Bila tak ada, maka sembahyang tu batal. Jadi kalau kita tahulah. Kalau tak tahu, itulah. Kejahilan itu menyebabkan ibadat kita tak sah. Baik, apa dia yang 7 tu?
Tengok dia kata, pertamanya, bahawa ada ia dengan bahasa Arab bagi orang yang kuasa dengan dia. Tahiyat awal, tahiyat akhir mesti baca, wajib baca dalam bahasa Arab, tak boleh terjemah. Tapi dia guna perkataan, dia ada juga perkataan dia pakai. Perkataan dia bagi orang yang kuasa dengan dia. Mungkin ada orang dia baru masuk Islam, dia nak sebut perkataan Arab tu, At-tahiyyatu, At-tahiyyatu, dia memang tak boleh langsung. Maka jaranglah berlaku. Tapi kalau ada sungguh, maka dia dibenarkan. Dia sahaja dibenarkan. Tapi pada hukum asalnya, tahiyat awal, tahiyat akhir mesti dibaca dengan bahasa Arab. Macam kita boleh, walaupun dia punya lenggok tu taklah tepat sangat, tapi kita boleh sebut, huruf-huruf dia kita boleh sebut, maka tak boleh pakai bahasa lain, kena pakai bahasa Arab. Keduanya, ini syarat sah baca tahiyat akhir, keduanya, memelihara akan segala hurufnya dan segala kalimahnya dan segala tasydidnya. Kita baca tahiyat awal tu, tahiyat akhir, mesti jaga segala huruf dia. Sekali kita tengok kenapa kita kena jaga huruf-huruf dia. Sebab at-tahiyat ni ada makna yang besar. Ini adalah penyudah sembahyang. Ini kemuncak sembahyang, nihayah sembahyang. Ada huruf, ada kalimah, ada sabdu. Kena jaga. Sabdu dia pun kita kena jaga. At-tahiyyatu lillahi. Itu dalam riwayat Ibnu Abbas, dalam riwayat Ibnu Mas'ud. Atau yang biasa kita baca, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibat. Mana riwayat kita baca sekalipun, jaga huruf dia, jaga dia punya kalimah, jaga sabdu dia. Ketiganya, muwalat antara segala kalimahnya. Apa makna muwalat? Berurutan. At-tahiyyatu. Tak mau sengap. Teruskan. At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatu salawat. Teruskan mualat. Dia tak mau berhenti, tak mau diselangi oleh kalimah-kalimah ajnabi, kalimah-kalimah asing, dia tak mau. Kalau dia buat juga lagu tu, maka batallah syarat sah, maka batallah rukun sembahyang. Keempatnya, memperdengar akan dia kepada dirinya. Dia baca tahiyat, mulut dia baca, telinga dia kena dengar. At-tahiyyatu lillah. Dia kena dengar. Dia tak perlu bagi orang lain dengar. Dia baca, dia kena dengar. Maknanya, kalau dia tutup mulut, dia baca dalam hati, tak sah. Sebab dia kena baca, diri dia kena dengar. Yang dalam hati tak panggil bacaan. Lintasan, niat. Bacaan di lisan. Macam Allah kata dekat Nabi kan, Iqra' bismi rabbikal lazi khalaq. Bukan Allah suruh Nabi ikut dengan hati, dengan lidah. Iqra', baca. Kalau Nabi sengap, selama Nabi sengap itulah Jibril dia ulang, Iqra', Iqra', sampai Nabi ulang. Barulah. Kerana itu bacaan mesti di mulut. Satu orang tu dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, sengap. Fatihah pun tak dengar, mulut dia terkumit-kumit, maka tak sah. Dia kena baca, dia kena dengar. Itu yang keempat. Yang kelima, ketiadaan memaling akan dia bagi yang lain. Yang kelimanya, dia duduk tu, memang dia duduk untuk baca tahiyat, bukan kerana benda lain. Dia sujud yang akhir tu, tiba-tiba katalah dia terkejut, dia terus bangkit. Terduduk dia. Terduduk tu dia kata, dah duduk baca pilihan tahiyat, tak boleh. Dia mestilah duduk tu memang duduk nak baca tahiyat, dah sampai dah masa dia. Bukan kerana terkejut lah, nak skip lah, nak selamat diri ke, tak. Dan dia tak memalingkan diri dia pada benda yang lain. Keenam, dibaca akan dia pada hal duduk, melainkan jika uzur. Kerana tahiyat awal itu rukun sembahyang, maka salah satu syarat sah dia, tahiyat awal, tahiyat akhir, mesti dibaca dalam keadaan duduk. Duduk baca tu wajib. Macam mana Fatihah kena baca dalam keadaan berdiri, wajib. Kecuali ada keuzuran, dia tak boleh duduk. Dia kena tidur ke, terlentang ke, berdiri ke.
Maka apa itu? Kita kata adamul qudrah. Adamul qudrah bermakna dia hilang kekuatan. Maka dia boleh gantilah dengan position lain. Tapi selagi dia boleh duduk, dia wajib duduk. Ketujuhnya, tertib. Jika hasil dengan ketiadaannya cedera pada maknanya, dia kena tertib dengan ketiadaan cedera pada maknanya. Semua 6 benda di atas itu dia kena tertib. Dia tak boleh bagi rosak satu pun. Bacaan ke apakah dia tak boleh bagi rosak. Penulis kata, ikhwan, inilah 7 syarat sah baca tahiyat akhir. Sama juga, ini juga syarat sah tahiyat awal. Cuma beza tahiyat awal dia jatuh sunat. Tahiyat akhir dia jatuh rukun. Jadi diberi penekanan lah pada tahiyat akhir. Maka 7 perkara ni kena jaga. Pertama pada ikhwan, kena baca tahiyat dalam bahasa Arab. Yang kedua, dia kena jaga kesemua huruf, kalimah dan sabdu. Ketiga, dia kena mualat, berurutan bacaan dia. Kalimah dia kena berurutan. Yang depan apa dia? At-tahiyyatu. Kalimah di belakang apa dia? Al-mubarakatu. Jangan tukar. Al-mubarakatu, at-tahiyyatu. Dia kena tertib. Dia kena tertib dan mualat. Yang keempat, dia baca, dia kena dengar. Telinga dia kena dengar. Kelima, memang dia duduk tu nak baca tahiyat, bukan pasal benda lain. Keenam, dia kena baca tahiyat dalam keadaan duduk. Dia tak boleh baca dalam keadaan bertinggung, duduk. Apa makna duduk, apa makna bertinggung, apa makna bercangkung. Kena tahu beza. Dia kena duduk. Wajib duduk. Kecuali dia uzur. Maka posisi yang lain boleh ganti tempat duduk tu. Dan yang akhirnya dia kena tertib. Jangan bagi rosak satu pun makna, satu pun ketertiban itu. Maka penulis memperkenalkan pada kita tahiyat yang dia perkenalkan dalam dia punya buku ini. Namun dalam hadis ini bukanlah satu-satu bacaan yang ada. Ini yang biasa kita belajar. Penulis kata inilah sirah tahiyat dan selawat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini yang penulis letak dalam buku dia. Lepas tu penulis kata, hingga inilah yang disunat akan dia pada tahiyat awal. Tahiyat awal baca dekat tu je. Dan ditambah wa ala ali sayyidina Muhammad pada tahiyat akhir. Kemudian daripada selawat atas Nabi kerana ia sunat ab'ad. Dalam tahiyat akhir sunat ab'ad, kita selawat kepada keluarga Nabi. Dalam tahiyat awal tak sunat. Sunat ab'ad hanya duduk dan baca tahiyat baca tahiyat dan selawat kat Nabi sahaja. Itu tahiyat awal. Dalam tahiyat akhir berselawat pada keluarga Nabi jatuh sunat ab'ad. Dan yang terlebih akmal yang lebih sempurnanya, didatang kemudian daripada tahiyat akhir itu akan selawat Ibrahimiyah, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Itu
penulis kata kepada kita, itulah lafaz yang akmal, lafaz yang sempurna untuk tahiyat akhir. Tapi saya katakan tadi ikhwan, lafaz yang ada dalam hadis bukan lafaz ni sahaja, tapi lafaz yang lebih jelas adalah lafaz yang ada dalam riwayat Bukhari, hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Nabi mengajak tahiyat. Tahiyat yang Nabi ajak itu dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, Nabi baca at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian berselawat pada Nabi dan kepada keluarga Ibrahim. So kita ada pilihan. Tapi kalau kita boleh mendahulukan hadis Abdullah bin Mas'ud, itu lebih baik. Hadis Abdullah bin Mas'ud itu jelas. Apakah bacaan dia, apakah selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kesemua itu dibaca dengan dijaga segala hurufnya, segala makhrajnya, segala barihnya, segala sabdunya dan kalimatnya. Jadi kita tak boleh baca lah dalam keadaan sambil lewa ataupun baca dalam keadaan tak ambil tahu. Dia bukanlah berat sangat. Cuma sekadar kita ambil tahu huruf dia sahaja. At-tahiyyatu. At-tahiyyatu. Yang ada sabdu dipakai dengan hukum sabdu. Makhraj dia. At-tahiyyah. At-tahiyyatu. At-tahiyyatu lillah. Tengok ikhwan, bila kita sampai pada rukun sembahyang yang nama dia tahiyat ni, terutama yang kita sedang bincang ni tahiyat akhir, apa yang ada dalam hadis, kita belajar, kita didik diri kita pakai yang tu. Tadi kita tengok dalam teks yang penulis perkenal pada kita, penulis tambah perkataan Sayyidina Ibrahim dengan Sayyidina Muhammad. Dalam teks hadis tak ada. Kita didik diri kita. Bukan soal kalimah itu, kalimah apakah, tak. Soalnya, kita ajak diri kita beradab dengan risalah Allah Ta'ala kepada Rasul dia. Kita ajak diri kita berakhlak. Kerana Nabi baca lagu tu, Jibril hantar kepada Nabi lagu tu, Nabi ajak para sahabat lagu tu. Hatta kita tengok dalam teks mazhab kita, dalam Al-Um sebagai contoh, dalam Majmu' sebagai contoh, tak ada pertambahan perkataan tambah Sayyidina, tak ada. Dalam solat kita tak perlu pakai. Kalau kita nak pakai Sayyidina ni, kita pakai luar solat. Selawat-selawat di luar solat kita boleh pakai. Itu tidak menjadi pun perbahasan apa-apa di kalangan ulama. Dalam khutbah jemaat kita boleh pakai sebab di luar solat. Tapi yang dalam solat ni jangan tambah. Dalam solat jangan. Pakai. Kalau orang kata kalau tambah batal ke solat, taklah sampai batal. Tapi kenapa kita nak merosakkan, kita kata keoriginalan tu? Keoriginilan ke? Jinilan ke jenalan ke? Keoriginalan. Original dia tu. Ori dia tu. Kenapa kita nak rosakkan? Sirah datang lagu tu. Sebab bila sahabat kata kepada Nabi, kami tahu bagi salam, tapi kami tak tahu nak berselawat. Nabi diam. Jibril berturun sirah ni. Kenapa ikhwan? Cuba tengok. Dalam tahiyat ni, saya ambil dalam tahiyat Abdullah bin Mas'ud ni, telah di Bukhari ni. Perkataan dia tu, at-tahiyyatu lillah. Ataupun dalam teks kita merujuk dalam teks kita, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Apakah kita nak bubuh satu makna terjemahan ikhwan?
At-tahiyyatu. Apa makna tahiyat? Tahiyat bermakna kita kata tahiyat bermakna salamatu minal afat. Suatu keselamatan daripada sebarang kekurangan, benda buruk, benda tak elok. At-tahiyyah bermakna kesejahteraan, keselamatan, satu suasana yang kita hormat sangat-sangat dah. Tak tahulah nak hormat macam mana, akhirnya dikatakan tahiyat. Macam kita masuk masjid, apa kita nak buat? Kita solat. Solat apa? Solat tahiyyatul masjid. Kenapa panggil tahiyat? Nak sebut apa? Masjid ni dia kena dihormati, dia kena diagungkan. Maka nak sebut macam mana? Maka dikatakan tahiyatlah kita 2 rakaat dalam masjid. Tunjuklah kita punya kehormatan. Kita tunjuklah kita mengagungkan rumah yang mulia ni. Sembahyang 2 rakaat baru duduk. Kita jumpa orang, dia kata Assalamualaikum. Iza huyitum bitahiyyah. Bila kamu diberi tahiyah, diberi penghormatan. Orang kata Assalamualaikum itu orang beri penghormatan. Maka Allah kata jawab. Orang kata Assalamualaikum. Jawab. Waalaikumsalam. Itu penghormatan. Bila Allah Ta'ala kata malaikat, Allah kata usjudu li Adam. Hampa semua kena sujud dekat Adam. Dia pun sujud. Maka malaikat sujud dekat Adam. Betul, memang betul. Perkataan dia usjudu. Sujud. Kenapa disuruh sujud kepada Adam? Tengok. Dalam tafsir dia guna perkataan apa? Sujud itu nama dia sujudut tahiyyah i'tirafan bifadili Adam. Tahiyat mengandungi makna sujud. Allah suruh sujud kepada Adam itu sujud menghormati kerana kelebihan yang dimiliki oleh Adam. Jadi sampai malaikat sujud, maka simbol dia malaikat sujud. Kenapa malaikat sujud? Tahiyyah. Nak memuliakan Adam. Kenapa Adam dimuliakan? Kerana nak memberi pengiktirafan di atas apa yang Adam ada. Apa yang Adam ada? Pertama, Allah buat dia dengan tangan dia. Yang kedua, satu-satu makhluk bila Allah nak buat, Allah bagi tahu tujuan apa Allah nak buat. Tujuan apa Allah nak buat? Allah buat malaikat, Allah tak habaq. Allah buat aja malaikat, lepas tu bagi kerja. Iblis buat aja. Tapi Adam satu-satu makhluk bila Allah buat, Allah bagi tahu pasal apa nak buat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Habaq. Habaq nak buat dia, lepas tu nak letak dia tang mana, tujuan buat habaq. Tak cukup dekat tu. Allah buat yang ketiga, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah bagi ilmu kepada Adam. Tu bila malaikat kata macam mana ni, itu yang Allah tanya pada malaikat. Kalau cuba hangpa sebut nama benda-benda yang aku ajak ke Adam. Malaikat tak boleh sebut. Tu yang malaikat kata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami ni apa yang kami tahu itu illa ma 'allamtana. Malaikat apa yang kau ajak pada kami ya Allah. Jadi Adam ada kelebihan. Adam ada sakhsiyah, ada kemuliaan. Jadi kesemua malaikat termasuk jin, iblis itu disuruh usjudu li Adam. Seorang pun tak kecuali, semuanya kena sujud. Kenapa sujud? Tahiyyah. Kena beri penghormatan pada Adam kerana kehormatan Adam itu diberi oleh Allah. Maka sujud itu dipanggil sujud tahiyyah. Sujudut tahiyyah i'tirafan bifadili Adam. Jadi maknanya tahiyat ini ikhwan, dia satu penghormatan, suatu keagungan. Merujuk kepada pihak yang kita agung tu memiliki segala-gala yang kita tak miliki. Tahiyat ni kita duk baca ni ikhwan. At-tahiyyatu lillah. Pengagungan, kehormatan, ketundukan diberikan kepada siapa? Lillah. Kepada Allah Ta'ala. Keagungan kita, kesejahteraan Allah Ta'ala miliki.
Kesemuanya diberi pada Allah. Perkataan at-tahiyatu lillah, bila kita duduk tahiyat, kita dah habis dah takbiratul ihram, kita rokok, kita i'tidal, kita sujud, antara dua sujud, kita sujud balik, last sekali kita duduk. Sepanjang perjalanan solat kita tu, last sekali ending kita di sini. Kita dah minta macam-macam pada Allah. Kita minta apa kalau kita boleh ingat? Rabbighfirli. Kita minta warhamni, wahdini, wajburni, warzuqni, warfa'ni. Tu dia kita punya minta pada Allah. Dah habis dah semua. Dalam sujud ada minta lagi. Dalam antara dua sujud minta lagi. Kita semayanglah dengan bermacam-macam niat kita. Kita bacalah surah berbagai-bagai. Last kali ending kita. Sebelum kita nak bagi salam. Yang ni kita kata. Apa kita kata? At-tahiyatu lillah. Segala penghormatan, keagungan, kerajaan, keabadian, kemuliaan, kesemuanya lillah, kesemuanya bagi Allah. Kita tak ada apa, harta benda kita tak ada apa, keliling kita tak ada apa tak ada apa. Kesemuanya at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Bukan kata at-tahiyatu lillah wassalawatu juga lillah wattayyibatu juga lillah. Apa makna wassalawat? Salawat bacaan plural menunjukkan banyak kebaikan demi kebaikan. Ataupun ada setengah ulama tafsir, salawat di sini merujuk pada sembahyang 5 waktu. Pun boleh juga makna dia lagu tu. Segala ketinggian, penghormatan, kemuliaan, pengagungan, kerajaan itu, keabadian itu, kesemuanya lillah, kesemuanya bagi Allah. Maka kita kata wassalawatu, dan selawat itu, selawat kebaikan ke, kesejahteraan ke, ataupun selawatnya 5 waktu ke, ataupun setengah ulama menterjemahkan as-salawat dengan makna keseluruhan ibadat. Kesemua ibadat itu lillah, bagi Allah, kita buat bagi Allah. Wattayyibat, dan semua benda-benda yang tayyibat, perkataan yang baik-baik, semua dipanggil tayyibat. Kesemuanya lillah, bagi Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dah habis dah kata yang tu. Sebelum kita tutup salat, kita kata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ikhwan, inilah penyudah dia. Kita nak tahu di mana kedudukan Nabi kita, di mana kedudukan insan bernama Muhammad bin Abdullah salawatullah wassalamuhu alaihi. Inilah kedudukan dia. Tadi dalam tahiyat ada selawat kat dia. Ada perkataan tasyahud kita. Ada perkataan selawat. Dalam tahiyat awal tadi. Masuk tahiyat akhir ni, kita nak tahu. Dah habis kita kata at-tahiyyah. Kalau kita baca teks yang penulis bagi pada kita, at-tahiyyatu al-mubarakatu. Dia tambah lagi. Tahiyat dengan makna tadi al-mubarakatu. Segala berkat, bacaan dengan plural. Kesemuanya milik Allah. Satu makhluk pun tak menyimpan berkat. Satu makhluk pun tidak pernah dia menjadi sumber, dia itu mengeluarkan berkat. Tidak. Berkat kesemuanya daripada Allah. Kita start ambil ayat semayang, kita niat nak semayang, kita takbir Allahu Akbar, dah ada niat dah semua, baca Fatihah, baca A'udzubillah, Bismillah, Fatihah, baca surah rakaat, baca tasbih rakaat, Sami Allahu liman hamidah, ada bacaan dia, sujud, ada bacaan dia, duduk antara dua sujud, baca doa dia, sujud balik, ada bacaan dia, duduk tahiyat. Last sekali sebelum bagi salam. Yang ni kita kata. Yang kita minta hak banyak-banyak tu,
Yang kita puji Allah banyak-banyak tu, kita tinggal masa kita kerja kita last sekali. Kita start dengan Allahu Akbar last sekali sebelum keluar solat. Yang ni kita kata At-tahiyyatu lillah. Kesemua segala keagungan, kebesaran, keselamatan, kerajaan, pengabadian, pemilikan yang mutlak, kesemuanya milik Allah. Dan aku memberi penyandaran kebesaran itu kepada Allah. Tadi yang kita minta macam-macam, hampir 6-7 benda kita minta. Minta rezeki, minta hidayah, minta ampun, minta rahmat, minta dicukupkan, minta diangkat kedudukan kita. Last sekali, andai kata semua tu Allah tak bagi. Katalah Allah tak bagi satu pun. Yang ni tetap kita kata At-tahiyyatu lillah. Kesemuanya milik Allah. Tak ada satu milik kita. Darah kita, roh kita, tenaga kita, nafas kita, diri kita, fikiran kita. Kesemuanya at-tahiyyatu lillah. Kesemuanya kita memberi penghormatan, keagungan, ketundukan kepada Allah. Tapi kita duduk, masa kita baca tahiyat ni, kita tak duduk dalam keadaan sujud, tidak dalam keadaan rokok dan berdiri. Kita dalam posisi duduk, tersimpuh di hadapan Allah. Duduk terkulai di hadapan Allah. Tak bergerak ke kanan, tak bergerak ke kiri. Duduk tu memang surrender nak baca lagu ni. Dah duduk dalam keadaan tahiyat, menghadap kiblat. Last sekali kita surrender. Inilah wajah, inilah mulut, inilah hati yang minta macam-macam padamu ya Allah. Tapi sekarang saya nak mengaku satu benda ya Allah sebelum saya bagi salam. At-tahiyyatu lillah. Bahawa saya mengaku keagunganmu ya Allah. Kau maha agung. Kau maha kekal. Kau maha sejahtera. Kau tak pernah memiliki sifat kecacatan dan keaiban sedikit pun ya Allah. Jadi benda yang kita beri penghormatan, benda tu biasanya besar di mata kita. Adam diberi penghormatan, bermakna Adam besar, Adam mulia. Sekarang at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Bacaan dia at-tahiyyatu. At-tahiyyah dia baca dengan plural. Kalau tahiyyat, tahiyyah dia satu. Tapi at-tahiyyatu bermakna kesemua tahiyat-tahiyat yang ada. Kesemuanya itu lillah. Kita bagi tahiyat kepada pemimpin, pada harta, pada kuasa, pada harta benda, pada macam-macam kita bagi penghormatan. Kesemua itu kita kumpul balik. At-tahiyyatu lillah. Kesemua pengagungan, kesemua kebesaran, kesemuanya itu lillah, milik Allah dan hak Allah. Wassalawatu wattayyibat. Dan segala salawat dan segala kebaikan, perkataan-perkataan yang baik, kesemuanya milik Allah dan untuk Allah. Tengok. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam tahiyat kita bagi salam kat Nabi. Cara bagi salam dalam tahiyat seolah-olah Nabi tu hidup. Assalamu alayka. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Wahai Nabi. Tengok baca. Ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu. Wahai Nabi yang kami kasihi, kami cintai. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam pada engkau Nabi yang kami kasih, yang kami cintai. Rahmat dan berkat Allah untuk kau. Kenapa duduk salam tu tang situ ikhwan? Ya ikhwan. Syahadah dah ajak kita awal lagi dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang itu gandingan dia. Tak ada satu orang yang begitulah kedudukan dia, keselamatan dia, rahmat Allah bagi pada dia, berkat Allah bagi pada dia yang boleh sampai macam makam Nabi sampai. Tak ada ikhwan, tak ada. Demi Allah tak ada. Biar nama dia ulama, nama dia guru, nama dia kiai, nama dia ustaz, nama dia mursyid, nama dia siapa pun tak sampai kedudukan ni. Akhir kita nak keluar daripada sembahyang. Kerana Nabi ni banyak jasa dalam hidup kita. Sampai dia ajak kita sembahyang. Dia diangkat oleh Allah naik ke langit.
Allah cuci dada dia, cuci ke semua. Begitu besar jasa dia. Sebelum kita tinggal sembahyang, satu penghormatan diberi pada Nabi daripada umat. Ya Allah susun sembahyang lagu tu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pasal itu kita orang Islam, ikhwan, kita tak perlu apa-apa dah. Kita tak perlu kalut nak buat majlis bagi Nabi mai jumpa kita. Tak perlu, ikhwan. Tahiyat sembahyang tu dah cukup dah. Nabi jasad dia duduk ada di Mekah, di Madinatul Munawwarah. Kita sembahyang di sini, di sebelah utara ni. Salam kita sampai kat dia. Salam yang mana? Tak perlu luak salam. Luak solat nak kata Assalamu alayka ya Rasulullah. Tak perlu. Allah dah susun dah di akhir sembahyang tu. Cukup cantik. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dahsyat. Jasa dia ghairu mamnun. Dia mendapat pahala yang tak pernah putih-putih. Tak pernah putih-putih. Lepas tu kita kata, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Setiap orang yang ikut Nabi, kesemuanya adalah hamba Allah yang saleh. Maka diberi salam kepada semua orang yang sanggup ikut Nabi. Hamba Allah yang saleh. Siapa dia, ikhwan? Para Nabi tentulah mereka saleh. Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dia pemimpin Nabi dan Rasul. Diberi salam pada, dan semua orang yang ikut dia dapat salam ini. Maknanya, kalau orang tu tak ikut Nabi, dia tak dapat yang ni, ikhwan. Maka, Ashhadu an la ilaha illallah. Itu datang sunnah. Ashhadu an la ilaha illallah. Jari kita tunjuk kita dah tegak dah. Ashhadu an la ilaha illallah. Di atas kesemua ini, tahiyat ini, keberkatan ini, Allah yang susun semua ini. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang diibadahi dengan ibadah yang benar melainkan Allah. Daripada kita takbir tadi, kita telah pun masuk dalam ruang ibadat. Kita dah rokok, dah i'tidal, dah sujud, dah dua antara dua sujud. Yang ni final dia. Sekali lagi kita buat kesaksian. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rupanya, ikhwan, tahiyat itu adalah nihayah sembahyang. Dia adalah puncak sembahyang. Dia menghimpunkan keseluruhan sembahyang itu last sekali pergi pada tahiyat. Kepunyaan Allah lah, milik Allah lah. At-tahiyat, al-barakat, as-salawat, at-tayyibat, kesemuanya lillah, bagi Allah. Yang ni ikhwan. Pasal itu sembahyang dikatakan sesempurna ibadat. Betul, ikhwan. Sembahyang itu sesempurna ibadat. Pasal itu Nabi kata, sembahyang macam aku sembahyang. Jangan macam orang lain. Jangan. Tak ada faedah kita duk pergi tambah, tokok tambah sembahyangnya Nabi tak ajak. Tak ada faedah langsung. Kerana Allah dah susun sembahyang tu begitu indah sekali, ikhwan. Cantik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selesailah sembahyang kita sampai penghujung. Bila sampai penghujung, dah habis dah. Semua bacaan-bacaan Allah dah susun, perkataan-perkataan Allah dah susun, kita bawa hati kita menghadap Allah, maka Allah nak kita bagi salam. Rupanya kita bagi salam dengan penuh penghormatan. Kita masuk sembahyang dengan penuh kebesaran, kita keluar sembahyang dengan penuh penghormatan. At-tahiyyatu lillah, was-salawatu wat-tayyibatu lillah. Assalamu ala nabiyyu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dah habis dah kita selawat pada Nabi. Dah habis dah kita selawat kepada Nabi Allah Ibrahim. Bukanlah kita cabut macam tu je daripada sembahyang. Tak. Kita bagi salam dengan penuh ketertiban. Pada muka surat 20 penulis kata, Faslun, maka bagi salam itu 9 syarat. Pertamanya bahawa ada ia dengan bahasa Arab bagi yang kuasa. Kita nak bagi salam ni dah habis dah kita ucap kalimah-kalimah yang cukup indah, cukup dahsyat. Kalimah-kalimah yang menjadi penyejuk hati. Kalimah yang menjadi penenang hati. Kalau lah lepas kita semayang, habis kita semayang, kita tengok rezeki kita tak masuk lagi. Yang kita minta tu tak dapat lagi. Kita puas hati. Kenapa? Kerana kita tahu satu benda. At-tahiyyatu lillah. Wassalawatu wattaibatu lillah. Kesemuanya milik Allah. Kita tak ada apa-apa. Kita, Allahu Akbar, kita benak-benak, kita hanya meminta. Kita kata rezeki kita itu kepunyaan Tuhan. Mana ada milik kita? Kesemuanya hak Tuhan. Lepas itu Tuhan tak pernah berbangga pun dengan apa yang kita miliki. Tuhan tak pernah pandang pun sebab itu milik dia. Kita minta ke dia milik dia, dia bagi pada kita. Kemudian kita rasa bangga. Kita nak bangga apanya, ikhwan? Yang kita miliki itu dia punya. Yang kita duk kata mali, harta aku, usaha aku, apa yang kita usahakan? Tulang pak kerak kita dia punya, tenaga dia punya, akal fikiran dia punya. Saya baru tahu pada menyatakan ada satu penyakit. Penyakit dipanggil kurang oksigen. Itu bila tidur, dia kalau tak cukup oksigen masa tidur, dia mengeruh kasar. Esok pagi boleh bangkit, dia tidur cukup 8 jam lebih, dia tangkap kepala. Dan jantung boleh stop ketika tidur. So orang kena tidur macam mana? Pakai tu mask tu, dia kena pakai mask oksigen tu, dia kena tidur. Tak, kalau otak tak nak, udara tak sampai ke otak, dia boleh stroke ketika tidur. Apa yang kita ada, ikhwan? Tak ada apa. Jantung bergerak pun dengan Allah. Darah dalam badan pun dia punya. Buah pinggang, limpa, jantung, lang, kita semua dia punya. Kalau dia bagi rosak sikit buah pinggang, kita nak marah, dia bagi rosak barang dia. Apa kena mengena dengan kita? Kalau kita kata buah pinggang tu aku punya. Kalau buah pinggang tu aku punya, aku tu siapa punya? Kalau jantung tu aku punya, aku tu siapa punya? Tak ada. Kalau ke seluruh badan, dalam organ badan tu kesemuanya Allah punya. Patut-patut bila kita kata at-tahiyyatu lillah, kita sebab, ikhwan. Tak ada apa kita milik. Di ujung semayang tu, itulah. Hatta kita kata dalam antara dua sujud tadi, warzuqni pun Allah punya. Wa'afini, bagilah keselamatan, kesihatan, kesejahteraan, Allah punya. Semua kita duk minta daripada dia. Minta dia bagi pada kita. Barang dia, kita tak ada apa. Jadi tak mungkin, ikhwan, orang tu bila sampai tahiyat, sekali dia bagi salam, sombong masih ada, arrogant masih ada, takbur masih ada, bongkak masih ada, tak mungkin lah, ikhwan. Tak mungkin. Tapi kalau jadi juga, bermakna penghadaman pada makna salat itu belum berlaku. Maka kita akan keluar bagi salam. Macam mana kita bagi salam? Penulis kata, bila kita bagi salam, dia kata, kena jaga. Pasal kita dah kata dah tadi, at-tahiyyatu lillah. Dan kita bagi salam ni, kita nak keluar sembahyang dengan sejahtera. Maka dia kata, bagi salam dengan bahasa Arab. Assalam, bagi dalam bahasa Arab. Dan keduanya ditaarif akan dia dengan alif lam. Baca assalamu. Assalamu alaikum. Ada alif, ada lam. Assalamu alaikum. Dengan ketiganya dengan kaf khitab. Kaf khitab. Kum itu.
Khitab bermakna dituju. Tuju dia tak mau assalamu alaika, tapi tuju dia kum, kamu. Allah nak macam tu. Pakai kap sebagai khitab. Khitab itu ada sasaran yang dituju. Tak mau sebut tanpa tujuan. Assalamu. Tak ada khitab. Bagi ada khitab. Kum. Assalamu alaikum. Yang keempat, dengan mim jamak. Assalamu alaikum. Mim mati tu. Mim jamak. Assalamu alaikum. Mim jamak duduk di mana hak mati tu. Keenam, berturut-turut. Keenam pula. Kelima, memperdengar akan dirinya dengan sekalian hurufnya. Demikian segala bacaan yang di dalam sembahyang. Kita bagi salam, kita kena dengar. Bukan kata salam, dia kata semua jenis bacaan, rukun qauli ni semua telinga kena dengar. Keenamnya, berturut-turut antara segala kalimahnya. Assalamu alaikum. Ketujuhnya, ketiadaan qasad bagi yang lain daripada salam. Assalamualaikum tu apa kita punya qasad? Qasad kita nak keluar semayang. Qasad kita apa dia? Kita dah masuk penghujung dah semayang. Semayang itu masuk dengan takbiratul ihram dan kita keluar dengan salam. Bukan pasal kita nak bagi salam ke orang tu, nak bagi salam ke orang ni, tak. Kerana ini rukun sembahyang. Kedelapannya, bahawa jika ada ia pada ketika duduknya atau gantinya pada ketika uzurnya. Bagi salam tu pun kena duduk. Kerana tahiyat baca dengan duduk, maka nak bagi salam tu tak mau berdiri dulu baru bagi salam, tak mau. Pasal baca tahiyat duduk. Ataupun yang ganti pada duduk. Pasal dia tak boleh duduk, dia buat sesuatu position ganti pada duduk. Kesembilannya, padahal menghadap kiblat daripada awalnya hingga akhirnya. Masa bagi salam tu pasti kan, kita dalam kondisi dada, muka menghadap kiblat. Yang paling penting dada. Maka bagi salam dalam keadaan macam tu. Dia kata bermula lafaznya yang melengkapi bagi segala syarat yang tersebut itu Assalamu alaikum. Dan sunat ditambah warahmatullahi. Dan memada wa'alaikumussalam. Kalau adalah orang dia tak kata assalamualaikum, dia tukar, dia kata wa'alaikumussalam, boleh sah, boleh. Mazhab Syafi'i boleh, tak batal, boleh. Tapi yang paling sempurnanya ialah assalamu alaikum warahmatullah. Imam Nawawi tidak menggalakkan kita tambah wa barakatuh. Dia tak galak. Walaupun ada hadis menyebut, tapi hadis itu menjadi perbincangan. Tapi yang ulama kesemuanya menerima sebulat mulut tanpa ada perbahasan pada lafaz ini. Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Mula ada perbahasan tentang kedudukan dia. Jadi ikhwan, setelah kita duduk tahiyat akhir, kita baca at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Semua dah kita baca habis. Dengan kita tahu makna dia, rupanya kita beradab yang terakhir dengan Tuhan. Kita tak keluar begitu daripada solat. Kita masih ada adab. Dah habis dah tak tahu dah nak baca apa dah. Last sekali bacaan seorang hamba pada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullah. Barulah dia paling muka dia ke sebelah kanan. Barulah dia paling muka dia ke sebelah kiri. Begitulah adab kita dengan Tuhan. Rupanya betul lah ikhwan. Semayang ni betul-betul mendidik jiwa manusia. Dia tarbiyah jiwa kita. Kenal Allah. Kenapa kita sujud. Kita i'tidal. Apa itu tahiyat. Dan kita ni kalau katalah kita ada satu masalah besar dalam hidup. Pening, kita ghaflah. Kita apa orang panggil murung ke apa ke, sakit. Cuba berubat dengan benda ni. Berubat dengan semayang. Semayang 2 rakaat, main duduk ke semayang apa, atas kemampuan. Tapi setiap kali kita semayang, kita masuk apa makna takbiratul ihram, apa makna kita sedang baca Fatihah. Ingat balik pelajaran kita tu. Katalah kita sakit sampai tak boleh nak semayang,
Cuba ingat tahiyat ni, wirid tahiyat. Kita sedih, cuba kata di mulut kita, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Cuba kata kat diri kita lagu tu. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tarik nafas kita. Kita mulakan rasa, ikhwan, ujian-ujian yang kita lalui ni tak ada apa-apa, ikhwan. Memang dia berat, tak ada siapa kata ringan. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu at-tahiyatu lillah. Kebesaran itu ada pada Allah. Pasal itu kita sembah dia, kita panggil dia, kita puji dia, kita tunduk pada dia, kita merayu pada dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah dia, minta. Tak minta pada benda lain. Tak minta pada benda lain. Mengharapkan Allah sungguh-sungguh. Saya pernah tengok satu kejadian lah. Tapi saya tak sebut lah, saya hanya sebut moral pada kisah tu. Seorang ulama, orang panggil dia ceramah. Habis-habis ceramah semua macam biasalah, bila macam Ramziah ni, orang nak bagi cendera hati. Dia bagi satu macam ni lah, macam ni. Coca-Cola ni kan. Dia balut elok. Dia berbagi. Cendera hati lah bagi. Dia ambil macam lukisan gitu bagi. Habis bagi tu dia berbagi yang kedua. Yang kedua tu agak kecil sikit, macam bentuk kain pelekat lah. Tapi di atas kain pelekat tu ada sampul. Macam kain pelekat lah, saya tak tahu. Dia balut. Atas tu ada sampul. Masa menyerah tu saya tengok, penyerahan tu berlaku. Masa bagi tu dia angkat, dia terima. Bila bagi, dia nampak aja sampul ada atas tu, dia pegang-pegang, dia lepas tangan dia. Jatuh ke bawah, boom. Betul-betul dia pusing, dia tak mahu. Dia kata, lain kali jangan buat dah benda ni. Saya tak akan jijak dah tempat ni kalau ada benda ni lagi. Dia pun minta maaf lah Datuk, minta maaf. Tak ada dah. Jangan minta maaf ke saya. Kita kena beradab. Saya tak pernah jual ilmu saya dan saya tak pernah datang sebagai peminta sedekah. Dan saya pun tak pernah mengharap ceramah saya dibayar. Kenapa? Kerana saya pun tak pernah puas hati dengan orang bayar. Kerana makhluk ni sampai bila-bila dia tak pernah bagi banyak, dia bagi sikit. Tapi kalau Allah bagi pada saya, Allah tak pernah bagi sikit, dia selalu bagi banyak. Dunia Allah bagi ke saya, akhirat Allah bagi ke saya. Hampa boleh bagi apa pada saya? Subhanallah, ikhwan. Kejadian tu singkat, masa dia pendek, tapi saya fikir ada suatu moral dalam story itu. Bahawa satu orang dia tak pernah mengharapkan pemberian orang. Tak pernah. Saya fikir orang lagu ni di antara orang yang jiwa dia terdidik. So kalau pergi ceramah pun, sebelum pergi ceramah ada suatu perbincangan kan, berapa duit nak bayar. Macam tak tahu makna at-tahiyatu lillah. Inilah problem kita, ikhwan. Kadang-kadang kita banyak bagi nasihat orang, tapi kita nampaknya macam tak terdapat dengan nasihat tu. Rupanya sembahyang ni duk didik kita macam tu, ikhwan. Kita puasa, bulan puasa, makan, minum, syahwat. Tiga-tiga ni kita ikat sekali. Makan, minum, syahwat. Syahwat ni syahwat apa? Nafsu syahwat kita. Nafsu makan, nafsu minum dan nafsu syahwat. Nafsu terhadap perempuan. Tiga-tiga ni, ikhwan, iblis. Dia guna tiga-tiga benda ni untuk attack kita. Tiga-tiga ni keperluan kita Allah bagi. Manusia hidup dengan makan, betul lah. Manusia hidup perlu minum, betul lah. Manusia hidup
Yang laki-laki perlu pada wanita, wanita perlu pada laki-laki, betul. Tapi dia buat bagi jadi tak betul. Orang sanggup hilang maruah kerana makan, hilang agama kerana minum, hilang akhlak dan agama kerana nafsu. Dia buat. Bila dia tengok benda ni kadang-kadang dia buat hasil tak berapa seronok, dia pindah pada yang kedua. Apa dia? Tamak. Kita bagi tamak. Dia tanam sifat tamak. Bila datang sifat tamak, hasad akan datang. Dengki akan datang. Bila ada dengki, tabarut. Benci ke orang akan ada. Diikat dengan 3 benda ni. 3 benda ni kalau ada, ikhwan, selama-lama hidup kita tak pernah puas hati. Diikat. Kalau diikat dengan 3 benda ni tak jadi juga, dia cari yang terakhir. Yang terakhir ni, dan dia tahu yang ni kalau dia berjaya buat, dia dapat kita. Apa dia? Dia menghalang hati kita daripada ingat pada Allah dan balik pada Allah. Apa benda berlaku dalam hidup kita, dia tak pernah ingat pada Allah. Ada satu perempuan, dia bertengkar dengan suami dia. Dia bertengkar. Bertengkar sungguh ni. Bertengkar sungguh lah. Sungguh-sungguhnya bertengkar. Dia cemburu. Maki laki dia kata kasar-kasar. Dia kebetulan nak pergi market. Dia balin tu apa? Bakui tu. Tapi mujuk bakui plastik. Balin. Bakui kena dinding pecah. Laki dia pun keluar. Habis laki dia keluar. Kawan dia mai. Kawan dia masuk rumah dia. Kawan tu, laki dia keluar, kawan tu mai bagi salam, dia keluar, dia jawab salam. Terus kawan tu kata kat dia, hang kah yang habaq pada member kita tu kata aku buat lagu ni, mulut hang kan yang habaq tu? Hal apa tak tahu lah, berkelai. Dia bukan berkelai pula. Sampai pada peringkat berkelai, kawan dia perempuan macam dia lah. Kawan tu tampak lah. Pang kata tampak. Dia jatuh. Gamaknya dia jatuh, kawan yang tampak ni pun takut, dia lari. Tengok ikhwan. Mau tak kita ambil pelajaran? Adakah tamparan itu berlaku secara koinsiden ataupun itu kifarah kepada satu wanita yang biadab dengan suami dia? Cemburu mana kita nak layan sampai kita nak maki laki kita? Sedangkan kita tak tahu puasa sunat pun kena dapat izin laki. Kita nak bangkit tahajud, kena minta izin laki. Sebab tubuh badan kita kesemuanya hak suami kita. Tapi mau tak kita maukah kita ambil pelajaran ni, bahawa yang berlaku kepada aku ni tadi mungkin kerana aku silap dengan laki aku. Ikhwan, kalau tak dipimpin dengan at-tahiyyatu lillah ni, kita tak akan dapat pelajaran. Kita akan kata macam tak ada kena mengena. Dan apa kena mengena? Laki aku memang jahat, dia patut kena marah. Dan dia ni serang aku pula, dia ni memang lagu tu bodoh. Dah ikhwan, Allah buat tu tak pernah sia-sia. Kadang-kadang Allah kifarat kita dengan satu benda, tapi dhaifnya, lemahnya akal dan hati kita nak ambil pelajaran itu. Kadang-kadang kita baru gelak kat member kita. Ada lelaki apa kita gelak-gelak. Kita berjalan dengan motor, gagak terbang, berak asal kita. Laku ni punya luas. Pasal apa dia cari kita? Laku ni alam luas. Tak boleh fikir. Kita tengok, celaka tu gagak ni, nak sakit perut pun nang sini. Dah, ada pasal. Hikmat. Apa hikmah dia? Mesti ada, ikhwan. Jadi, solat ini, ikhwan, dia mengajak kita sebesar-besar peradaban. Jadi kita macam mana pun salat jangan tinggal. Dia penyejuk hati kita. Rawat diri kita dengan salat. Karena tu ikhwan, insya-Allah sebenarnya tak habis lagi perbincangan kita. Tak kalau ikut kepada rukun sembahyang tamat. Tapi kalau ikut kepada kerohanian yang ada dalam salat, dia tak habis lagi. Kerana kita ada bahagian kedua. Kita akan tengok macam mana orang-orang salafus salih mereka solat dan mereka dapat kekhusyukan itu. Itu mententeramkan jiwa kita. InsyaAllah ikhwan, Ramadan masih panjang lagi. Macam Pak Cik Din kata, panjang lagi Ramadan. Kerana itu,
Tapi bab berkenaan dengan rukun solat habis dekat ni. Kita start dengan takbiratul ihram, kita habis dengan salam, dan kita telah melihat secara ringkas falsafah dia. InsyaAllah ikhwan, kita akan berjumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Semoga Ramadan ini memberi kepada kita cahaya hati dan Allah menerima ibadat kita. Wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum.